Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada pada hari ini kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, saya nak awak baca doa dahulu. Okey, dah Okey, saya nak awak teka apa pembelajaran kita pada hari ini. Kita boleh nampak pada gambar ni. Cuba teka apa yang kita nak belajar pada hari ini. Label makanan. Okey, betul Fatin. Okey, kita nak masuk pada pembelajaran label makanan. Okey, kita kena tahu dulu apa maksud label makanan. Sebelum kita nak beli barang ni, kita kena tengok label dahulu sebelum kita beli makanan untuk memastikan barang yang kita beli ni berpatutan, selamat dimakan. Kita jangan cuai lah untuk kita lihat label makanan ni. Label makanan ni memberi kesan terhadap pengguna kerana dapat memberikan maklumat yang penting terhadap makanan yang terdapat di pasaran. Pengguna ni kena tahulah cara melihat maklumat yang terdapat pada makanan. Seterusnya, maklumat yang terdapat pada label makanan ni bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan pada bungkusan tu. Label makanan ni juga membantu pengguna membuat pilihan makanan yang bijak. Okey, seterusnya kita nak tahu kepentingan label makanan. Yang pertama, kita menyokong aktiviti pendidikan pemakanan untuk menggalakkan penggunaan prinsip piramid makanan dalam pemilihan makanan. Kita kenalah belajar mengenai cara nak lihat label makanan. Apa yang kita makan ni kena menggalakkan untuk ikut panduan piramid makanan dalam pemilihan makanan yang awak pilih. Seterusnya, kepentingannya membantu pengguna membuat pilihan yang lebih bijak tentang makanan yang hendak dibeli. Label makanan ni membantu pengguna membuat pilihan yang bijak. Seterusnya, memudahkan pihak berkuasa membuat pemantauan dan tindakan kepada pengeluar yang menipu menggunakan dengan tidak mematuhi label yang diperketatkan. Contohnya macam label halal lah. Kadang tak ada yang tidak diiktiraf halal tu. Awak kena pastikan betul-betul label makanan ni betul halal dia. Okey. Seterusnya, memastikan pengeluar dan pengelang makanan mengutamakan kandungan zat makanan dalam setiap produk yang dikeluarkan. Setiap pengeluar ni perlu
ada senarai bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk tersebut. Okey. Seterusnya, membantu suri rumah menyediakan sajian yang bermutu dan seimbang untuk keluarga. Membantulah suri rumah ni untuk beri seisi keluarga makanan yang berkhasiat. Okey, seterusnya tujuan label makanan ni ada 3. Yang pertama, memilih makanan yang sihat dan menyuruh. Semua dengar tak? Dengar. Okey. Yang pertama, memilih makanan yang sihat dan menyuruh. Sorry lah tak nampak muka saya sebab saya dah tunjukkan slide ni. Belum explore lagi macam mana nak nampak muka awak dan slide ni. Okey, yang pertama, memilih makanan yang sihat dan menyeluruh. Label makanan ni berfungsi sebagai perantara komunikasi dengan pihak pengeluar makanan yang ingin menerangkan kepada pengguna. Okey, seterusnya, menilai makanan. Dengan memahami makna yang terkandung pada label, kita boleh membandingkan jenis makanan berdasarkan faktor seperti kandungan nutrien dan kualiti ramuan. Okey, seterusnya, menjamin kualiti produk. Pada pihak pengeluar bertanggungjawab untuk menjalankan prosedur jaminan kualiti produk tersebut supaya maklumat tersebut adalah benar. Tak bolehlah suka-suka macam letak label-label makanan yang palsu lah kata orang. Okey. Seterusnya, pengguna ni perlu mendapatkan maklumat yang cukup bagi memastikan pembelian yang bijak diamalkan oleh pengguna. Yang pertama, awak perlu tahu maklumat yang betul, yang pertama benar dan tepat. Seterusnya, boleh diterima kerana mengandungi kesahihan dan kredibiliti. Yang ketiga apa? Boleh dipahami melalui penyampaian maklumat yang diberikan pengguna. Okey, terima kasih. Ni Dina kan? Terima kasih Dina. Yang terakhir, nyata dan iaitu cara pelabelan dan ukuran hendaklah mengikut kriteria yang ditetapkan dan untuk dibaca. okey, terima kasih Fatin. Okey, ini semua line kuat kan? Boleh lah. Okey. Kuat. Okey. Seterusnya kita belajar maklumat pada label makanan. Salah satunya apa yang perlu ada pada label makanan? Tanda halal. Tanda halal lagi? Kandungan. Kandungan. Tarikh expired. Tarikh expired. Tu pun penting tau. Awak kena siapa pernah beli makanan Nama produk. Siapa yang pernah beli makanan yang tarikh luput? Yang dah tarikh luput? Saya. Kenapa tak tengok dulu ya? Sebab ingat tu apa nama lama lagi tu beli je lah. Lepas tu bila nak makan tu rasa dia lain dah. Rasa dia lain dah lemau apa kan? Tu adalah salah satu kecuaian awak sendiri. Awak kena pastikan apa yang awak beli makanan yang macam dalam bungkusan, awak kena tengok label betul-betul tau. Okey. Yang pertama, awak kena tahu nama produk yang hendaklah berdasar ramuan utama. Contohnya jus apple tu. Awak tahu
nama produk ni, nama dia jus apple. Ni mix apple aloe vera. Awak kena tahu apa nama makanan yang awak beli tu. Yang kedua, menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Bahasa yang awak mudah faham lah. Kalau Cina, India tu, kalau awak faham dan halal, mungkin kalau awak was-was, awak jangan beli. Tahu. Yang ketiga, gambar yang menjadi ramuan sahaja yang boleh disertakan pada label. Gambar-gambar yang ada ramuan dalam produk tu je yang boleh ada pada label. Yang selain-selain tu tak ada. Macam contoh air ni kan, awak letak apa untuk macam yang tak penting lah. Macam nantilah kita tengok seterusnya. Senarai ramuan. Senarai ramuan yang digunakan. Kita tengoklah ni ada label ni. Biasanya semuanya ada label ni. Ramuan yang ada pada produk tersebut. Yang kelima, penyataan bahan aditif. Contohnya kalau dia ada tahap tambah bahan aditif tu, contohnya ni mengandungi bahan pengawet, bahan pewarna. Dia dah bagi tahulah kat situ. Okay. Seterusnya, berat bersih. Contoh dalam macam gula ni, dia tulis 1 kilo. Jadi 1 kilo lah. Jangan kalau awak nak pastikan betul-betul, awak timbang. Betul tak 1 kilo. Kalau kurang, awak kena buat aduan. Yang ketujuh, nama dan alamat pengelang atau pengimport atau negara asal dinyatakan dengan jelas pada label. Contohnya adalah tu kan. Yang ke-8, penandaan tarikh luput. Contoh, guna sebelum atau baik sebelum. Yang ke-9, ada tak slide ni? Dia dah tak share screen ni rasanya. Ada? Okey, jap. Okey, tadi kita dah sampai mana? Kita sambung nombor 9 Nombor 9. Ada dengar? Ada dengar? Nombor 9, penyataan cadangan hidangan. Contohnya cadangan, dekat label tu ada tulis cadangan hidangan yang dinyatakan berhampiran dengan gambar. Contohnya cadangan macam makanan baby. Cadangan hidangan ni bersesuaian kepada macam baby ke, macam tu. Berapa dia punya porsi. 10, maklumat pemakanan dinyatakan mengikut jadual komposisi yang dikeluarkan oleh KKM. Contohnya nilai kalori bagi protein. Protein, karbohidrat, lemak dan tenaga. Yang 11 ni, ni yang paling penting lah, logo halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa seperti JAKIM. Dan semestinya dalam tempoh sah laku. Sentiasa diupdate lah logo halal JAKIM ni. Yang ke-12, akuan yang mengelirukan pengguna tidak dibenarkan pada label makanan. Contohnya, akuan yang menyatakan makanan tertentu mempunyai sumber yang mencukupi bagi semua nutrien penting. Yang ke-13, makanan yang mengandungi bakteria bifido perlu mempunyai maklumat berikut. Kena nyatakan dengan tepat berapa kandungan bakteria dalam makanan tersebut. Yang ke-14, terakhir ni kod. Kod bar. Kod bar ni untuk apa? Scan. Betul.
Scan untuk harga kan. Kalau tak ada kod bar ni macam mana nak scan kalau yang pasar-pasar raya besar kan. Okey, seterusnya. Cuba kita lihat label ni. Ada anak panah tu. Mula-mula apa kena tengok? Yang pertama ni apa? Oi. Oh betul, tarikh luput. Jadinya awak dah faham lah apa label makanan ni kan? Yang kedua? Ni. Jenama. Nombor 2 ni. Kandungan. Ada dari sini. Ni kandungan. Kan? Yang ketiga ni, yang ni? Pengeluar. Pengeluar, betul. Betul. Apa? Malina. Madina. Yang keempat ni? Bawah ni? Kod bar. Kod bar, betul. Ni baru apa ni? Jus buah ni. Jenama. Yes. Tanda halal. Seterusnya yang terakhir berat kandungan. Kita tengok apa maklumat yang disertakan tu. Maklumatnya tarikh luput ni, tarikh tamat tempoh jaminan atau kualiti kesegaran makanan. Yang ni komposisi makanan, senarai nutrien yang terkandung dalam makanan. Senarai ramuan ni kandungan bahan yang digunakan dalam penyediaan makanan. Alama dan alamat pengelang ni rujukan jika terdapat masalah berkaitan produk makanan. Contohnya dalam tu ada ulat ke, ada ada tak berkulat ke, awak boleh buat aduan dekat nama dan alamat pengelang tu. Kalau awak ni macam berani sikit, awak terus pergi ke KKM untuk adukan nama dan pengelang ni. Okay. Dan seterusnya kod bar. Identify pasaran di barangan di pasaran. Yang keterusnya jenama makanan, nama produk makanan oleh pembuat, pengeluar atau pengelang di pasaran. Terusnya isi padu, berat sebenar, kandungan dalam ukuran metrik. 255 liter ke, kalau macam gula 1 gram. Okey. Terusnya pengawet dan pewarna. Ni terdapat bahan tambahan yang terdapat dalam ramuan makanan. Seterusnya tanda halal. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, piawai yang kepada produk yang bersih, baik dan suci. Okey, ada sedikit quiz. Quiznya ringkas-ringkas je. Okey? Okey. Okey, kita cabut dulu siapa yang kena. Okey. Natasha ada, Natasha. Tak ada, remove. Apa? Malina dah keluar Ada. Ya. Is. Ada sini. Sabar. Kesian. Nyatakan fungsi maklumat yang terdapat pada label makanan. Jawapannya apa? Apa salahnya? Ni. Untuk mencantik usaha makanan. Tak apa tu. Jawab je lah.
untuk memastikan makanan seafood? C. Salah. Jawapannya D. Untuk memberi perhiasan pada bungkusan makanan dan pengguna boleh memilih makanan yang sihat. Okey, yang seterusnya saya pick nama Dina. Oh, Dina. Sekejap, soalan ni. Tanyalah soalan susah. Mana ada susah? Apakah kepentingan label makanan? Koi. Apa D? B. Tak tahu? Betul. Betul. Terima kasih, Dina. Seterusnya. Fazlin. Apakah maklumat yang perlu ada pada label makanan? Fazlin tak respon. Ya. Apa jawapan dia? Jawab. B. B. Jawapannya salah. C. Nama produk. Mana ada biodata pengeluar? Tu maklumat. Tak adalah sampai nak biodata. Berapa umur pengeluar lah. Apalah. Okey. Okey, seterusnya. Siapa? Siapa nak jawab? Saya. Siapa saya tu? Saya bilang. Apa contoh penandaan tarikh rukun? Betul, guna sebelum. Okey. Tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada tugasan sedikit untuk awak. Mana ni tugasannya ni? Tak keluar. Lain tak payahlah. Cari gambar makanan di internet. Awak zoom lah, zoom. Dekat zoom. Lepas tu, print gambar tersebut. Faham? Print gambar. Lepas tu, labelkan. Labelkan yang mengandungi maklumat pada label makanan tersebut. Contoh ni lah. Contohnya macam ni. Ada label-label dia tu. Awak tinggal cari gambar, print, labelkan. Lepas tu buat cantik-cantik. Ikut kreativiti masing-masing. Dan hasil kerja yang menarik. Okey? Faham? Macam dalam buku teks tu. Macam buku teks tu. Tapi janganlah dalam buku teks tu sama. Contoh awak buat, saya bagi contoh lah. Roti ke. Roti kan ada banyak kan. Tak pun kalau awak beli jajan ke, belakang tu awak gunting lah. Awak gunting, tampal. Buat dalam buku latihan. Nanti label-labelkan. Lepas tu, snap bagi pada saya. Boleh? Boleh je. Okey. Kalau boleh, saya tamatkan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan surah As. Baca sendiri. Okey? Okey. Terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Bye. 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 Bye.